Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang subscribe di bawah, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat saya menghantar beberapa video daripada beberapa orang asatiza berkaitan tentang amalan selawat dengan lafaz-lafaz tertentu pada waktu tertentu. Kemudian dinyatakan fadilat yang melampau terhadap perkara itu. Video pertama adalah bacaan selawat sekian-sekian akan menyebabkan Nabi datang sebelum wafat. Ini boleh dilihat dalam video Habib Al-Idrus Al-Idrus. Jom kita tengok. Ini ada amalan bagi antum yang mau mengamalkannya. Nah, gampang amalan ini. Ada 3 amalan. Kalau ente amalkan dari salah satu 3 ini, katanya ulama namanya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Tidak orang mengamalkan 3 amalan ini atau salah satu dari 3 ini sebanyak 116 kali, ya, setiap harinya, tidak dia meninggal kecuali Rasulullah hadir ketika sakratul maut. Amalannya yang pertama, ya, amalannya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Beliau menjamin ini. Yang pertama apa kata beliau? As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau amalannya dibaca juga 116 kali. Ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apal kabeh, ndak apal tahiyat tak sah sampean. Yang ketiga, ya kan, katanya beliau ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau antum amalkan 3 ini, ya kan? Lebih afdol. Kalau takut berat, ya, amalkan salah satu dari 3 ini. Ada ulama yang mengatakan selain beliau, barang siapa yang mengamalkan 3 amalan ini atau salah satu juga dibaca 116 kali, kecuali tidak dia meninggal, pasti di dalam umurnya pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarpun 1 kali. Okey, itu video yang pertama. Bacaan 116 kali dengan selawat-selawat tertentu akan dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Kemudian yang kedua pula adalah baca selawat walaupun 1 kali pada setiap malam Jumaat. Malam Sabtu dan malam-malam lain tak memberi kesan, hanya malam Jumaat saja. Maka tangan Nabi Muhammad akan menyambut jasad kita dan meletakkan di dalam liang kubur. Ini boleh dilihat dalam video Ustaz Muhammad Ali Bustami. Jom kita tengok video berkenaan. Disebutkan ada salah satu solawat yang apabila kita baca setiap malam Jumat walaupun hanya sekali. Setiap malam Jumat walaupun hanya sekali. Ini malam Sabtu, kada apa-apa. Kita mengambil barokah solawat ini. Barang siapa melazimkan baca solawat ini setiap malam Jumat walaupun hanya sekali, maka dia tidak akan masuk ke liang lahatnya, dia tidak akan masuk ke liang kuburnya, kecuali Nabi Muhammad, tangan mulia Nabi Muhammad yang akan menyambut jasad kita yang banyak dosa ini. Mari sama-sama diikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, baik. Kita dah dengar daripada Ustaz Muhammad Ali Bustami yang menyebutkan tentang baca 1 kali selawat ini setiap malam Jumaat, maka di saat meninggal kita akan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga pula. Dakwaan baca selawat tertentu pada setiap malam 10 kali dan malam Jumaat lebih sikit 100 kali. Maka Nabi akan sambut jasad kita di dalam kubur. Ini boleh dilihat dalam video Syekh Zainul Asri berikut. Jom kita tengok.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi amalan ni sallallahu alaihi Muhammad, amalan turun temurun diamalkan oleh para ulama, iaitu selawat ni bunyi macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Pilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi. Ustaz baca ni macam mana yang dibaca oleh Syekh Tariq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi. Al-Habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi. Al-Habib. Al-Ali al-Qadri. Al-Ali al-Qadri. Al-Azim al-Jahi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-Nabil Ummi al-Habib al-Ali al-Qadri al-Azim al-Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cuba kata bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-Nabil Ummi al-Habib al-Ali al-Qadri al-Azim al-Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi amalkan setiap malam 10 kali. Kecuali malam Jumaat 100 kali. No, setiap malam 10 kali, malam Jumaat 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, amalkan insya-Allah. Kelebihannya insya-Allah kita mati esok Nabi sambut kita dalam kubur esok insya-Allah. Okey, kita dah tengok video-video berkenaan dan kita simpulkan bahawa ketiga-tiga video berkenaan hampir serupa di antara satu sama lain. Bahkan lafaz itu juga walaupun memang berbeza tetapi hampir juga serupa dengan satu antara yang lain. Jujur, saya tiada masalah dengan orang yang nak mengajak untuk memperbanyakkan selawat. Tak kiralah mereka Habib ke, mereka Syekh ke, mereka Tok Guru ke, ataupun budak TikTok pun sekali. Tak ada masalah. Bahkan saya akan menyokong sesiapa sahaja yang mahu memperbanyakkan, mengajak orang untuk memperbanyakkan selawat. Nak tetapkan bacaan pun saya tak ada masalah. Nak tetapkan bacaan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10,000 kali, bahkan 100,000 kali satu hari pun. Saya tak ada masalah. Ia adalah amalan sunat yang memang digesa kita untuk memperbanyakkannya. Siapa yang mampu untuk banyakkan, banyakkan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyru salawatin wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi' lahu asyru darajat." Sesiapa yang mengucapkan selawat kepada aku, kepada Nabi SAW satu kali, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali dan digugurkan 10 dosa daripada dia serta ditinggikan baginya 10 darjat di syurga kelak. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunan dia. Secara praktikalnya, susunan amalan harian kita yang setiap hari kita buat telah dipandu oleh agama untuk memperbanyakkan selawat. Oleh itu, kita akan berselawat dalam tahiyat akhir salat. Bahkan ia menjadi rukun sah salat yang disepakati oleh majoriti ulama. Kalau tak baca, tak sah salat. Dalam tahiyat awal juga kita sunat baca. Di dalam qunut subuh, dalam qunut witir juga kita membacanya. Bahkan ketika masuk dalam masjid, keluar masjid, dalam masjid, majlis-majlis perhimpunan, ketika memulakan dan menutup doa, selepas azan, dan setiap kali mendengar nama Nabi SAW disebutkan selawat kepada baginda. Tanpa menambah 100,000 pun sebenarnya kita telah memperbanyakkan selawat pada setiap hari. Jadi tiada isu pada memperbanyakkan selawat. Ia sunnah dan perlu diperbanyakkan. Dalam video-video yang kita dah dengar tadi, disebutkan selawat itu mesti dilaksanakan pada malam Jumaat. Cuma Ustaz Zainul Asri dia tambah pada malam Jumaat mesti buat 100, manakala pada malam yang lain buat 10 kali. Dan hal itu tiada masalah pun sebenarnya kalau kita tetapkan malam Jumaat nak buat 100, malam Isnin nak buat 20,
50. Tak ada masalah pun. Bahkan kita memang sangat digalakkan untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhah wa fihi saqah fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hari-hari kalian yang paling bagus sekali adalah hari Jumaat. Padanya diciptakan Nabi Adam AS, padanya diwafatkan Nabi Adam AS, padanya berlaku tiupan sangkakala dan padanya berlaku kiamat. Maka kalian perbanyakkanlah selawat kepada aku pada hari Jumaat. Imam As-Sakhawi menukilkan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, aku menyukai untuk perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW pada setiap keadaan dan apabila berada pada malam dan siang hari Jumaat. Maka keinginanku akan bertambah sangat kuat untuk berselawat. Tetapi isu kita adalah pada berlebih-lebihan meletakkan fadilat, iaitu menyatakan bahawa Rasul SAW akan sambut orang yang melazimi selawat di dalam kubur. Wallahu alam, saya tak pernah jumpa satu hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hal ini. Sedangkan nak memastikan perkara ini perlukan hujah daripada Quran dan hadis. Ia perkara gaib yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah yang diberitahu kemudiannya kepada Nabi SAW sebagai utusannya. Jika nak pakai hujah tajrubah, ada sebut nama ulama sekian-sekian. Tajrubah ni pengalaman. Ia hanya berfungsi pada perkara-perkara yang berkaitan tentang maknawi, seperti bacaan 1000 kali selawat dapat menenangkan hati. Pun begitu, ia terhad kepada amalan seseorang. Tetapi tajrubah tidak terpakai kepada dakwaan Rasulullah akan sambut orang yang berselawat dalam kubur. Ini termasuk berdusta atas nama Nabi SAW. Ia mempunyai larangan yang cukup keras. Baginda Nabi SAW menyatakan, Man rawa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang meriwayatkan satu hadis daripada aku sedangkan dia menduga bahawa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang daripada dua orang pendusta. Hadis ini diriwayatkan Ibn Majah dalam Sunan dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Al-Imam Al-Zahabi dan kitab dia Al-Kabair, dia sebut, dengan ini menjadi jelas dan terang bahawa meriwayatkan hadis palsu adalah suatu yang tidak halal. Sekelompok ulama berpendapat bahawa berdusta atas nama Rasulullah adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Di antara ulama yang sependapat dengan pendapat ini ialah bapa kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, iaitu Abu Muhammad Al-Juwaini. Pendapat ini sangat keras kerana beranggapan orang yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja telah melakukan perkara khianat dalam agama. Bahkan mereka beranggapan orang yang melakukan maksiat yang terang-terang seperti minum arak, mencuri dan sebagainya lebih ringan dosanya jika nak dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Kerana perbuatan minum arak itu tidak merubah agama. Ia telah diketahui oleh semua orang sebagai dia adalah maksiat, berdosa dan bukan salah satu daripada ajaran agama Islam. Tetapi berdusta atas nama Nabi seolah-olah mahu dan cuba untuk mencipta agama baru yang dibuat secara rahsia dan sembunyi-sembunyi. Perlakuan itu sangat keji dan dilaknat oleh Allah. Namun pendapat ini tidak dipersetujui oleh majoriti ulama. Bahkan anak kepada Abu Muhammad, iaitu Imam Al-Haramain sendiri, dia tidak bersetuju dengan pendapat bapa dia. Dia menyatakan bahawa pendusta atas nama Nabi ini dikategorikan sebagai orang yang berdosa besar, tetapi tidak terkeluar daripada agama walaupun dosa itu sangat-sangat besar. Apa yang mereka lakukan adalah satu pengkhianatan yang sangat keji, tetapi tidaklah sampai tahap keluar daripada agama. Kemungkinan orang yang berdusta itu bersangka-sangka bahawa Nabi menyebutkannya. Saya cenderung kepada pendapat ini, iaitu tidaklah sampai dia terkeluar daripada agama, tetapi perbuatan yang dilakukan itu cukup khianat dan perbuatan itu adalah satu perbuatan dosa yang begitu besar jika dia sengaja melakukannya. Saya berikan sedikit selingan. Buku Al-Kabair yang kita baca ni telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu Malaysia oleh pelbagai penerbit. Tetapi kebanyakan terbitan itu diselaputi dengan pelbagai hadis daif berat dan hadis palsu, sehingga ia merosakkan nama Imam Al-Zahabi selaku tokoh ulama hadis agung. Sedangkan satu kajian telah dilakukan oleh Dr. Muhyiddin Mistu daripada Syria yang menyatakan bahawa buku-buku berkenaan adalah ciptakan yang salah.
dan beliau membuat perbandingan daripada 3 manuskrip tulisan tangan dan mendapati manuskrip tulisan tangan itu berbeza dengan apa yang dicetak. Oleh itu beliau menerbitkan buku Al-Kabair yang telah dibuat penilaian. Alhamdulillah, ini juga telah diterjemahkan dan ini juga telah dicetak. Anda boleh rujuk link description. Saya letakkan di link description, anda boleh tekan dan beli di Shopee. Buku yang cukup bagus di dalam membahaskan dosa-dosa besar, antaranya berdusta atas nama Nabi. Jom kita more deeper lagi dengan selawat. Pertama, selawat hendaklah diperbanyakkan. Itu kita semua setuju. Hadis-hadis dalam bab ni cukup jelas dan saya ada sebutkan beberapanya pada awal tadi. Yang kedua, adakah kita boleh mereka-reka selawat seperti mana yang disebutkan oleh penceramah-penceramah tadi? Mengucapkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW adalah harus dalam pelbagai lafaz. Nak bubuh apa pun tak ada masalah. Yang penting ia bersifat puji Nabi. Dalam lafaz macam mana pun tak ada masalah. Bahkan dalam qasidah kita duk sebut perkataan-perkataan Ya Badratim, Ya Badratim, min hadha kullaka mali. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kita sebut, wahai bulan purnama yang telah mencapai kesempurnaan. Tetapi bagaimana pula dengan satu lafaz yang digunakan dengan tujuan beribadat dan tujuannya adalah untuk menambah pahala? Pastinya, bila kata tujuan beribadat dan nak tambah pahala, dia perlukan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pandangan kita, amal ibadat tidak boleh direka, tetapi ia dinukilkan daripada manusia yang paling tinggi ibadatnya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda. Yang mana menjadi agama pada zaman Nabi, menjadi agama juga pada zaman kita. Bahkan mustahil sesuatu itu tidak menjadi agama pada zaman Nabi, tiba-tiba ia menjadi agama pada zaman kita. Mustahil. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Bara' bin Azib serangkap zikir sebelum tidur. Al-Bara' menukar kalimah Nabi dalam wabinabiyyika alladhi arsalta kepada Rasul. Rasul SAW tegur dengan mengatakan, tidak, wabinabiyyika alladhi arsalta. Dr. Mustafa Dib Al-Bura menyatakan padanya ada isyarat supaya melazimi lafaz-lafaz yang telah warid di dalam doa dan zikir. Anda boleh rujuk dalam Sahih Al-Bukhari dengan ta'liq Dr. Mustafa Dib Al-Bura. Maka adalah lebih baik apabila lafaz selawat yang diamalkan adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan lafaz-lafaz selawat susunan orang lain. Meskipun bukan larangan, saya dah jelaskan tadi, bukan larangan untuk menyusun bentuk teks selawat sendiri. Bahkan selawat-selawat selain yang diajarkan oleh Nabi SAW kadang-kadang tidak terlepas dari kekeliruan. Baik daripada sudut pemilihan bahasa yang tepat ataupun kesalahan daripada sudut akidah yang kita lihat dalam pelbagai perbincangan berkaitan tentang selawat-selawat yang telah menjadi isu. Namun demikian, terdapat beberapa riwayat yang menukilkan bahawa beberapa orang sahabat Nabi telah bertanya Rasulullah cara atau kaifiat untuk berselawat ke atas baginda. Maka diajarkan kepada mereka. Antaranya ialah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Baginda menjawab dengan mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inilah antara kaifiat berselawat yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka mengenai cara berselawat baginda. Maka adalah logik untuk dikatakan lafaz ini adalah lafaz yang paling afdal di dalam berselawat. Sehingga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang kaifiah dalam membaca selawat ini setelah mereka menanyakannya menjadi petunjuk bahawa itu adalah nas selawat yang paling utama kerana baginda SAW tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Anda boleh rujuk dalam Fathul Bari jilid ke-11 muka surat 66. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini cukup bermanfaat, tekan butang share yang ada di bawah. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.